Okay guys, Assalamualaikum. Jadi makanan saya dah sampai. Saya order rendang, nasi rendang dengan susu kelapa. Okay, ni nasi rendang saya. Okay. Ni air susu kelapa saya. Okay. Macam mana nak bagi nampak sikit? Macam ni ke? Nampak tak? Okay guys, sekarang saya nak bagi tahu. Sekarang dah pukul 7.30. Dengar tak saya cakap? Sekarang dah pukul 7.30. So ni pemandangan dekat luar. Dah pukul 7.30. Nampak? Dia masih siang lagi. Siang ke? Dia tak saya nak terbalik. So ni pemandangan dekat kedai Indonesia. Dengar ke guys? Ni adalah pemandangan dekat kedai Indonesia. So guys, bila saya datang sini, rasa Malaysia sangat. Rasa macam duduk dekat Malaysia sangat, macam gitu. Happy lah. Salah satu kedai, ada je kedai Islam yang lain, tapi Uzbek kan mana biasa dekat Malaysia. Kalau macam Indonesia kan kita dah biasa jumpa. Kita pun dekat Malaysia selalu makan makanan Indonesia kan. Okay, dekat sini bila datang memang tak ramai pun orang Malaysia. Hari tu ada je sepasang suami isteri, tapi sekarang dia dah balik dah. Okay. Ibarat haru sangat kalau dapat datang sini, lepas tu makan makanan orang Asia. Okay, sekarang kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa dulu air kelapa susu. Bismillah. Sedapnya. Okay guys, air dia sedap, cuma dia macam manis sangat. Air kelapa susu ni harga dia 5,000 won. Okay, kalau 5,000 won, kalau kita tak nak fikir macam banyak sangat, macam RM5 je lah. Tapi RM5 kali dengan 3 kali ganda. Kalau kat Malaysia, jadi ni satu RM15. Macam tu lah, RM15 lebih-lebih. Yang ni pula, harga makanan saya yang ni pula sedap guys. Memang tak pernah kecewa lah. Kalau makan makanan dekat sini, memang takkan pernah kecewa. Kecuali ikan lah. Ikan dia macam tak fresh. Ni daging lembu, masak rendang. Harga dia 9,000 won. 9,000 won kau kalikanlah dengan 3. Kan? Kalau 9,000, kalau macam kau macam pening nak faham, anggap je lah benda tu RM9. Okay. Hari tu masa aku order makanan ni, masa musim sejuk, kau letak je macam ni, dia tak sampai berapa minit dia sejuk. Sebab itulah kalau korang tengok dalam video orang Korea, dia orang makan kan panas-panas, sebab cepat sejuk. Okay, makanan letak je, lepas tu baru nak makan dah sejuk. Faham tak? Sebab tu dia orang makan panas-panas. Okay. Boleh faham? Bismillahirrahmanirrahim. So kita rasa dulu daging dia. One bite untuk korang. Kalau ada sup lagi sedap ni. Sini sambal belacan dia. Terasi. Sedap guys. Saya ni jenis yang susah nak makan nasi. Kalau dekat rumah saya masak, saya memang susah nak makan. Masya Allah. Mahal tau. RM9. Satu pinggan dekat RM30 kot.
sepinggan nasi ni. RM30 Malaysia. Kan? Sekali-sekala. So aku nak bagi tahu korang. Macam korang selalu nampak aku online, selalu nampak aku reply chat korang kan. So sebenarnya semenjak musim PKP ni, kebanyakan pekerja diberi cuti secara paksa. Kan? Maksudnya kita orang dah tak dapat, kilang-kilang dah tak dapat banyak order daripada kilang-kilang lain. Paksalah aku buat part time, kerja lain pula. Faham tak? Dan kadang tak ada pun, so aku duduk diam je. So bolehlah aku buat video dekat korang. Lagi ada satu benda yang aku nak share kat korang. Cantiknya sudu dia. Ni ada apa? Ada mata, mulut, hidung. Manis sangat. Okay, dekat salah satu budaya orang Korea, kan? Kau. Oh, pupuk. Jatuh. Entahlah. Salah satu budaya orang Korea, diorang sangat menghormati orang lebih dewasa. Terutamanya nenek-nenek lah, orang tua kan. Terutamanya. Even orang tua tu bukan siapa-siapa pun, bukan nenek dah daging diorang ke siapa. Sekejap aku tekan tudung. Even orang tua tu bukan siapa-siapa pun, tapi bila dah dapat keluar arahan daripada orang tua tu, maka salah atau betul, mereka tetap akan patuh. Faham? Tu satu budaya orang Korea yang aku rasa sangat-sangat bagus. Ialah menghormati yang lebih dewasa. Macam bos lah. Even bos kau tu tak betul kan, diorang tak hormat, diorang tak ikut. China dengan Korea lebih kurang satu budaya samalah. Sebab China ni antara negara yang paling dekat dengan Korea. Kalau korang nak tahu, ibaratkan macam ni lah, macam Kelantan dengan Thailand. Kelantan dengan Thailand adalah macam satu rumpun yang sama tau. Kan? Walaupun dicakap slang lain tak sama. Kebanyakannya macam tu lah. Faham tak maksud aku nak bagi tahu ni? Kat sini, China dengan Korea lebih kurang je. Dan kebanyakan orang yang datang dekat sini, Indonesia ke, Uzbek ke, diorang sebelum datang sini, kerajaan diorang akan suruh masuk kelas, belajar ABC ke apa ke, bahasa ke, diorang ke 1, 2, 3 sampai pandai, boleh membaca semua, baru boleh datang sini. Sebab itulah diorang dekat sini semua berbahasa Korea, boleh cakap bahasa Korea, boleh menulis dan boleh membaca. Tapi kalau macam kita orang Malaysia, kita datang je dengan tak ada basic zero apa-apa kan, kita tetap boleh datang. Apa lagi? Hari tu kan ada korang yang request nak tahu perbezaan, kan? So apa yang aku ingat, aku bagi tahu beza Korea dengan Malaysia. Sekejap. Korea dengan Malaysia. Okay, salah lagi perbezaan Korea dengan Malaysia. Macam hisap rokok. Kalau hisap rokok, korang tak boleh hisap sesuka hati, bersepah-sepah, merata-rata. Macam kalau korang berjalan dekat dalam luar, hanya bila korang nampak ada satu tanda tempat yang boleh hisap rokok, kat situ je boleh hisap rokok. Seandainya tak ada apa-apa tanda yang, papan tanda yang hisap rokok, tapi korang nampak ada puting rokok kat situ, so tempat tu boleh hisap rokok. Cukup rasa lemak. So abang tadi tu, dia kahwin dengan orang Korea. Okay,
Mungkin korang tertanya-tanya. Gih kejap aku nak pergi ambil air nak tambah. Manis sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Campur guys. Manis sangat. Ni kalau tak beli ni tak apa balik ni. RM15 kot. RM15 Malaysia. Manis. Saya tak ingat dah cakap apa tadi. Oh, ingat dah. So korang kadang-kadang korang ada tanya, mesti korang tanya kan. So satu benda yang aku nak bagi tahu dekat korang, saya ni bahasakan aku je lah, sebab yang bakal tengok video aku ni bukan perempuan je, lelaki pun tengok juga kan. So lah cakap lembut-lembut nanti kalau korang jatuh cinta dengan aku macam mana? Lebih baik aku cakap macam ni je. So tak adalah korang bagi alasan jatuh cinta dengan aku sebab aku lemah lembut ke apa ke. Sekejap Okay. First time datang sini, aku rasa takut tau nak berjilbab. Sebab Korea adalah sebuah negara yang pemerintahan dia bukan orang Islam. Dan dulu pandangan Korea pada orang Islam ni, dia anggap kita ni Malaysia macam teroris lah. Dia ada macam ni sebab aku pakai benda ni kan. Rasa dia tekan hidung aku sakit angin. Sorry So memang ada satu yang angin banyak dalam badan macam tu bila tak makan nasi. Okay, balik dekat topik kita balik tadi. Agak takut lah juga nak berjilbab dekat tempat yang bukan Muslim. Kalau korang stay dekat Seoul ramai orang Muslim dan ramai dah orang Korea yang dah masuk Islam dekat sana. Dan sana ada sebuah masjid yang sangat besar. So dekat sana memang orang tak pelik. Tapi dekat kampung aku ni ada orang Islam dan ada tak orang pakai jilbab tu. Hari tu ada nampak seorang je orang Uzbek. Tapi kebanyakan Uzbek kat sini tak pakai tudung. Dan ada beberapa orang Indonesia yang pakai tudung tapi bukan jilbab lah. Okay, dulu pandangan aku sangat takut tau. Kadang-kadang masa musim sejuk dulu aku pakai macam ni. Lepas aku sarungkan baju kat bahagian luar supaya tak nampak lah aku punya tudung ni. Sama makan kan. Aku pun takut jugalah. Kawan-kawan aku pun pandangan sama lah dengan aku. Takut. Sebab kita dekat negara orang. Diorang bukan Islam. So kita kena pandai-pandai buat diri. Faham tak? Okay. Pandangan aku ni berubah bila sesuatu yang berlaku hari tu dekat diri aku. Okay, hari tu aku dicutikan. Kemudian bulan puasa lah. Kita orang gila-gila cuti tau. Sebab musim PKP ni memang kena gila-gila cuti lah. Sebab kilang tak dapat keluarkan produk sebab tak ada order daripada kilang lain. Hari tu bulan puasa. Aku bosan kat rumah. Aku keluar rumah. Aku jalan-jalan. Kalau aku penat, aku lepak dekat minimart dia. Minimart ni macam 7E lah. Hudung ni. Okay. Lepas tu aku pakai jilbab tau. Lepas tu memang aku perasan orang Korea ni bila nampak aku pakai jilbab, dia akan pandang macam tu. Bila kau pandang balik, dia orang tunduk. Orang Korea ni dia tak gatal lah. Dia macam tak ada mengurang macam orang Melayu macam tu kan. Dia tak ada dia tak ada. Dia orang ni pemalu kot. Wallahualam. Tapi dia orang tak ada macam tu.
Lagi satu diorang ni kasar. Diorang guru kasar. Ada hari tu pakcik tu, aku senyum kat dia. Lepas tu member aku pun senyum kat dia. Dia pergi ambil surat khabar ketuk kepala member aku. Tu gurau diorang macam tu. Okay, berbalik dekat apa yang aku nak sampaikan tadi. So aku lepak dekat kedai 7E tu. Aku lepak sampailah nak dekat waktu berbuka. Memang aku niat nak berbuka dekat situ lah. So aku dah beli ayam seketul. Aku dah beli air susu untuk berbuka kat situ. Pedas. Lepas tu guys, memang aku perasan ada beberapa ajuma yang pandang aku, ajushi pandang aku macam tu kan. Lepas tu ada yang seorang ni, dia masuk, dia pandang aku. Lepas tu dia pergi, dia datang lagi, dia pandang aku lagi. Okay, silap aku pergi jeling dia. Sebab aku dah rasa takut sangat. So aku rasa dengan jeling je dapat protect diri aku. So aku jeling je lah. So aku jeling. Lepas tu dia datang lagi sekali dekat aku. Dia bawa satu air tau. Dia bawa satu air kopi yang dia baru beli tadi, dah bayar, terus datang hantar dekat aku. So aku tanya dia, aku tak faham. Kenapa kan macam tu. Lepas tu cashier dekat 7E tu orang Uzbek. So dia boleh cakap sikit-sikit lah bahasa Inggeris. Kan? Dia pun bagi tahu. Dia bagi tahu this man like see hijabi tak pandai aku cakap bahasa Inggeris. Dia cakap pakcik ni suka tengok perempuan yang bertudung. Faham tak? Aku punya menitik air mata. Ya Allah, terharu. Subhanallah. Ya Allah Akbar. Aku pun ambil lah air yang dia bagi tu. Aku senyum. Aku cakap terima kasih banyak-banyak. Macam tu lah cerita dia. So lepas tu tanggapan aku kepada orang Korea, sebenarnya diorang suka orang Islam. Sebenarnya yang bawa nama Islam ni jadi wangi, yang bawa nama Islam ni bukan teroris, yang bawa nama Islam ni jadi baik, jadi bagus dekat dalam Korea ni, aku rasalah, pandangan aku lah, orang Indonesia. Sebab dekat sini kebanyakan ramai orang Indonesia kahwin dengan orang Korea, perempuan Indonesia, lelaki Indonesia. So diorang orang Indonesia ni kan terkenal. Okay, yang lain tu biarlah dia. Yang aku biasa nampak terkenal dengan sopan santun, dengan budaya dia yang rajin, menghormati orang tua. So mungkin dengan benda tu diorang menganggap semua orang Islam yang pakai tudung adalah seorang yang lemah lembut, rajin. Faham tak? Okay. Ada satu member tu bagi tahu aku, dia kahwin dengan orang Korea. Lepas tu dia kahwin dengan orang Korea. Suami dia ni punya emak dia punya kawan. Kan? Okay, suami dia ni, mak dia bagi tahu kat kawan dia, orang Indonesia ni baik lah. Dia cakap macam tu lah. Orang Islam ni baik lah. Lepas tu mak dia punya kawan ni suruh member aku ni pergi cari satu orang Indonesia yang dia nak kahwinkan untuk anak dia. Sampai macam tu sekali. Sebab nakkan menantu Islam. Faham tak? Faham tak maksud aku? So diorang memang pandang orang Islam ni bagus lah. So lepas daripada tu aku rasa selamat lah. Cuma diorang kalau sombong tu, bukan sombong, diorang malu. Ni guys, saya dah rasa memang saya tak habis makan dah. Aku habiskan lauk je. Nanti lah cerita je. Budung ni. Ada lagi? Ada orang Korea. Orang Korea kebanyakannya tak pandai cakap Inggeris. Kat kampung saya, yang tua, yang muda, yang apa, tak faham. Diorang sanjung bahasa diorang. So diorang tak pandai cakap bahasa Inggeris. Kalau yang pandai cakap tu yang betul-betul dekat tengah bandar tu, dekat Seoul tu. Tu je pandai cakap. Tak sedap dah. Lagi
Korang nak tahu apa lagi? Aku memang susah nak makan. Aku memang susah nak makan. Aku tak tahu nak bujuk diri aku macam mana untuk makan. Aku pakai lipstick. Pakai lipstick lipstick Korea punya. Tengok. Macam ni pun tak bangga. Kebanyakan produk Korea memang bagus. Tangan aku buruk gila. Ni tangan orang kuat bekerja. Nampak tu. Okay lah guys. Aku rasa sekian saja video aku untuk hari ni. Perkongsian aku untuk korang. So semoga mendapat manfaat untuk korang semua. So kalau ada apa-apa lagi yang korang nak tanya, nak tahu, aku akan cuba buat video untuk korang. So sebenarnya hajat hati aku memang nak bawa korang jalan banyak tempat. Tapi bagian daya, hari pun dah nak malam. Hari dah nak gelap. Tu tengok tu. Dah mula senja. Aku kena balik awal. Takutlah nanti ada anjing. Nanti ada anjing. Lepas tu nanti ada masa aku akan bawa korang pergi beli buah ke. Aku akan bawa korang pergi dekat pasar raya dekat dengan rumah aku ke. Bawa jalan-jalan kat Tasik ke yang berhampiran dengan rumah aku ke. Bawa pergi petik buah tin ke. Bawa pergi bandar diorang ke. Kan? Apa lagi yang korang nak tahu? Okay, setakat ni itu sajalah yang menghibur dekat kampung aku. Okay lah. Sekian saja daripada saya. Bye. Assalamualaikum.